Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, hari ini saya akan membuat pembentangan akhir latihan industri sesi Disember 2019 di Pendalik Resort. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syamimi binti Muhtar, matrik number 18 DUP 17F1018, Diploma Pengurusan Pelancongan, Jabatan Pelancongan dan Hospitality, Politeknik Tengku Said Sirajuddin Perlis. Okey, sebelum itu saya akan menceritakan sedikit latar belakang organisasi di mana tempat saya menjalani latihan industri selama 3 bulan, iaitu di Pendalik Resort. Untuk pengetahuan, Pendalik Resort menawarkan penginapan dan tempat untuk melakukan riadah. Pendalik Resort ini bermula pada 1 Januari 2006, telah beroperasi sepenuhnya di bawah pengurusan syarikat Zulha Sedia Berhad, iaitu di mana ia adalah syarikat milik penuh Bumiputera. Namun pada 22 Mei 2008, Pendalik Resort telah menapak atas nama Pendalik Resort sendiri. Okey, pada tahun untuk pengetahuan juga, pada tahun 2003, bilangan prasarana di Pendalik Resort hanyalah bilangan bilik mempunyai 10 buah, 1 dewan dan 2 asrama. Manakala setelah beroperasi sepenuhnya pada tahun 2006, jumlah prasarana bertambah, iaitu jumlah bilik mempunyai jumlah bilik iaitu 52 bilik, dewan sebanyak 9 buah dewan dan asrama sebanyak 10. Setiap bilik mempunyai jenis-jenis yang tersendiri mengikut harga yang ditawarkan, bermula dari harga yang rendah sehingga harga yang tinggi. Jenis bilik adalah bilik standard, bilik superior, deluxe, junior suite, suite deluxe. Dan dewan juga mempunyai jenis-jenis yang tersendiri mengikut keluasan dan kemampuan untuk menampung orang dalam satu masa. Jenis dewan yang terdapat di Pendalik Resort adalah dewan Zamrud, dewan Ruby, dewan Pearl, dewan Sapphire dan Diamond. Selain itu, antara aktiviti organisasi yang terdapat di Pendalik Resort antaranya adalah aktiviti seperti mesyuarat, taklimat, kursus motivasi atau seminar. Aktiviti ini sering dilakukan di dewan. Selain itu, aktiviti sukan air iaitu seperti kayak, memancing dan aktiviti kembara yang sering dilakukan di trek Rampuh Halangan, aktiviti perkemahan, aktiviti hari keluarga dan flying fox serta abseiling. Seterusnya, sepanjang saya menjalani latihan industri di Pendalik Resort, terdapat beberapa tugasan yang perlu saya dan rakan-rakan praktikal yang lain lakukan. Antara tugasan saya di Pendalik Resort adalah membuat ataupun mereka cipta desain brosur yang baru. Saya diberi tugas atau tanggungjawab untuk membuat brosur yang baru oleh penyelia. Sebelum itu, terlebih dahulu, saya perlu membuat pemilihan desain, tema serta maklumat yang perlu saya paparkan. Apa yang saya lakukan sebelum saya membuat brosur, saya perlu membandingkan desain-desain brosur lama serta maklumat yang dipaparkan. Untuk memudahkan kerja, seperti yang telah saya pelajari di Politeknik, saya menggunakan aplikasi Canva untuk mencipta brosur, kerana aplikasi ini sering saya gunakan untuk membuat brosur ataupun flyers sewaktu belajar di Politeknik. Untuk percubaan kali pertama, desain saya dan rakan-rakan terpaksa diubah kerana tidak menepati cita rasa penyelia dan pihak pengurusan. Untuk percubaan kedua, kami berjaya menghasilkan brosur ataupun risalah seperti apa yang dikehendak dan lebih membanggakan, brosur yang kami hasilkan menjadi brosur rasmi untuk syarikat mempromosikan Pendalik Resort dan menggantikan brosur yang lama dengan brosur yang baru. Selain itu, tugasan yang perlu saya laksanakan adalah membuat pasaran ataupun marketing. Saya dan rakan praktikal yang lain diberi tanggungjawab oleh penyelia yang juga merangkap pengurus pemasaran untuk membuat pasaran bagi mempromosikan pakej perkahwinan yang terdapat di Pendalik Resort. Kami perlu mengedar risalah ataupun brosur promosi perkahwinan di tempat awam.
Untuk pengetahuan, pada setiap Jumaat selama 3 minggu berturut-turut, kami diberi tugasan oleh penyelia untuk mengedar risalah di masjid-masjid di daerah Pendang. Hal ini kerana target pemasaran kami adalah golongan yang sudah berkeluarga, kerana sesuai dengan promosi yang kami lakukan, iaitu promosi perkahwinan. Tujuan pasaran kami adalah untuk mengembangkan dan memaju perniagaan di Pendang Lake Resort. Selain itu, promosi melalui media cetak yang kami lakukan adalah menguruskan promosi melalui media sosial, iaitu melalui laman web rasmi Pendang Lake Resort. Tugasan yang seterusnya adalah menjaga kaunter hadapan ataupun dikenali sebagai front office. Apa yang perlu saya lakukan? Saya diajar oleh staf front office cara untuk menjawab panggilan daripada pelanggan, cara merekod tempahan dan menerima kehadiran pelanggan. Hal ini saya perlu mengerti jenis dan harga bilik, dewan serta pakej prasarana yang ditawarkan untuk memudahkan saya menjawab setiap pertanyaan daripada pelanggan, sama ada yang hendak membuat tempahan secara atas talian ataupun walk-in ke Pendang Lake Resort. Oleh itu, saya juga perlu peka terhadap tempahan yang hendak dibuat dan memeriksa fail rekod tempahan terlebih dahulu sebelum menerima apa-apa tempahan untuk mengelak daripada tempahan bertindih dan mendatangkan masalah pada pihak pengurusan. Selain menerima tempahan atas talian atau walk-in, saya sebagai pelajar praktikal juga diberi tanggungjawab untuk mencipta satu laman web tempahan untuk Pendang Lake Resort. Oleh itu, saya dan rakan-rakan membuat laman web tempahan iaitu booking.com. Ini menjadi tugasan kami untuk sentiasa memantau tempahan melalui booking.com. Seterusnya, tugasan yang saya lakukan adalah menguruskan perakaunan. Ini juga merupakan pengalaman baru saya dalam menguruskan perakaunan menggunakan sistem perakaunan iaitu sistem UBS. Saya diajar oleh penyelia cara menguruskan perakaunan syarikat, di mana saya diberi kepercayaan oleh penyelia untuk merekodkan transaksi jualan tunai Pendang Lake Resort pada tahun 2019. Saya juga perlu memastikan rekod yang akan saya laksanakan adalah fail transaksi yang betul. Sebelum merekod data, saya harus memastikan number batch yang akan saya masukkan adalah betul berdasarkan bulan yang akan saya rekodkan pada hari tersebut. Selain itu, saya perlu pastikan jumlah debit dan kredit adalah seimbang sebelum data direkodkan. Setelah selesai, saya perlu membuat pemeriksaan semula sama ada transaksi yang saya lakukan telah direkodkan untuk mengelak sebarang kesalahan. Transaksi yang telah direkodkan untuk memudahkan urusan mengaudit semula. Selain itu, transaksi jualan juga saya pernah membuat selain daripada transaksi jualan juga saya juga pernah membuat pengiraan bagi jumlah kemasukan pelanggan bagi tahun 2019 dan mengira keuntungan dan kerugian yang dialami oleh syarikat. Tugasan seterusnya yang saya lakukan sewaktu menjalani latihan industri iaitu membuat kerja-kerja housekeeping. Housekeeping perlu memastikan bilik yang akan dimasuki pelanggan kemas dan bersih. Antara tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan sewaktu saya di bahagian tersebut, saya terlebih dahulu perlu menghubungi front office mengenai bilik setelah pelanggan check out ataupun daftar keluar sebelum mulakan tugasannya. Setelah dimaklumkan oleh front office, housekeeping perlu membuat pemeriksaan pada setiap bilik yang telah di-check out untuk mengelak daripada berlakunya kecurian barang oleh pelanggan yang telah check out daripada bilik tersebut. Sebelum memulakan tugas mencuci dan mengemas bilik, saya perlu memastikan segala kelengkapan mencuci dan mengemas lengkap dan mencukupi. Oleh itu, barulah tugasan mencuci dan mengemas dapat dilaksanakan. Apa yang saya pelajari, saya perlu memastikan cadar ataupun linen yang hendak dipasang pada katil perlulah dilipat ataupun dikemaskan mengikut piawaian perhotelan, dan juga perlu memastikan segala kelengkapan mandian dan minuman cukup dan lengkap.
Setelah bilik siap dikemas, sebagai housekeeping, kami perlu memaklumkan kepada front office supaya bilik yang sudah dikemas sedia untuk dijual kepada pelanggan yang seterusnya. Sebagai pelajar di bawah Jabatan Pelancongan dan Hospitality, tugasan yang saya laksanakan tidaklah tertumpu kepada bidang yang saya pelajari sahaja, iaitu bidang pelancongan. Malahan, saya juga mempelajari dalam bidang perhotelan sewaktu menjalani latihan industri di Penang Lake Resort ini. Selain itu, antara tugasan-tugasan yang lain sewaktu di Penang Lake Resort, saya dipertanggungjawabkan untuk menjaga kayak. Disebabkan Penang Lake Resort tidak menyediakan khidmat jurulatih, saya dan rakan-rakan mengambil peluang untuk memberi tunjuk ajar kepada pelanggan untuk bagaimana cara untuk memakai jaket keselamatan dan cara menaiki kayak dengan betul, seperti yang pernah kami pelajari sewaktu berada di Politeknik Tengku Said Sirajuddin. Di sini saya boleh simpulkan apa yang saya dapat daripada latihan industri adalah dapat belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan berkesan sama dengan pelanggan ataupun dengan orang atasan. Selain itu, cara menyelesaikan masalah yang tepat dan berkesan. Seterusnya, membangunkan tahap keyakinan yang tinggi untuk berurusan dengan tingkah laku yang berbeza daripada individu yang berbeza. Sebagai pelajar juga kami dapat membina hubungan yang baik dari semua peringkat masyarakat dan dapat memahami dunia perniagaan dan berhadapan dengan risikonya. Oleh itu, latihan industri adalah untuk mendedahkan pelajar kepada dunia sebenar dan mengajar pelajar menguruskan sebuah organisasi secara sistematik untuk berdaya saing dengan ekonomi pada masa akan datang. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.